Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kali ini kita akan menyambung kelas kita dalam DA 3323 untuk sistem. Untuk kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak memahami dan membuat rajah tangga menggunakan program CX Programmer Omron, dan saya akan terangkan dahululah sedikit tentang berkaitan dengan pemasa ataupun timers, dan nanti di ujung nanti saya akan cuba masukkan sekali lah dengan counter. Okay, so kita pergi ke PowerPoint dulu. Okay, so peranti kawalan PLC pemasa adalah berfungsi untuk yang pertama time delay lah, ataupun kita kata melengahkan masa, sama ada kita menggunakan lengahan masa itu untuk buka atau kita lengahkan masa untuk ditutup. Contohnya macam lampu, kita lengahkan masa buka, maksudnya bila kita tekan switch selepas beberapa tempoh masa yang kita tetapkan, barulah lampu itu menyala, ataupun kita melewatkan tempoh padam lampu. Maksudnya nanti bila kita offkan lampu, switch lampu, maksudnya lampu itu akan tutup selepas padam selepas beberapa masa yang kita tentukan. So kita untuk fungsi time delay ni ataupun pemasa ni, selain daripada kita dapat menentukan kadar masa, kita juga boleh setkan mengikut keperluan. Kita boleh setkan pemasa ikut keperluan yang kita nak. So dari segi grafik, inilah bentuk timer. Ini adalah bentuk rajah tangga. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat timer ni dalam rajah tangga yang menggunakan CX Programmer. Dan ini adalah kontak lah. Ini kita panggil kontak. Ini untuk coil. So nanti saya terangkan dengan lebih detail lah. Okay, so garis yang pertama daripada timer ni, ini kita panggil garis isyarat masukan. So sepatutnya kita kena daripada load ataupun switch, end switch, kita masuk ke garis inilah untuk menjadikan dia boleh berfungsi, menjadikan dia, kita kata tadi, dia punya coil dia berfungsi. Kemudian kita ada namanya DIM, merujuk kepada pemasa lah. DIM tu timer lah. Kemudian dia ada timers number. Timers number ni dia boleh letak 000 boleh, 001 boleh, kita letak 100 boleh, dia sampai 999. Dia boleh masuk nombornya, kita nak letak sebagai label, label kepada nombor. Sebab label ni nanti kita akan gunakan balik dalam kita nak menghidupkan dia punya kontak dia. So yang seterusnya adalah set value. Set value ni berapa nilai masa yang kita nak tetapkan lah. So contoh kat sini 50. So 50 ni membawa maksud 5 saat. Sebab dalam program pemasa ni dia satu dia tu bernilai 0.1 saat. So jadi kita nak ni kita kena double lah. Maksudnya kalau kita nak 5 saat, kita kena darat 10 lah. Jadi 50. So macam kita nak 10 saat, kita masukkan hashtag 100. Macam tu, dia akan jadi 10 saat. Itu untuk pengenalan lah. Kemudian dia ada dua simbol, simbol kontak. Satu simbol kontak ni, ini normally open. Okay, ini normally open untuk kita jadikan dia sebagai switch normally open. Maksudnya daripada belum buka kepada buka. Jadi dia macam tu. Kalau yang di bawah ni kontak untuk bentuk load node ni,
contact not ni. So dia akan menjadikan kaedahnya dia menyala dulu, kemudian cukup masa yang kita tetapkan dia akan putuskan, dia akan off. Itu ada dua jenis keadaan untuk kita mengawal pemasa. So kendalian dia, okey, ini kita baca tadilah. Kendalian dia, pemasa akan memasa apabila isyarat masukan diterima. So ada kita kata macam dia ada waltan ataupun ada masukan, barulah kendalian ataupun pemasa itu mula berfungsi. Kemudian bila masa bila dia dah fungsi, dia akan energize pada coil lah, pemasa lah, ikut beberapa ukuran. Kemudian coil juga akan tenagakan ataupun di energize apabila dia tidak menerima isyarat masukan. So isyarat masukan tu akan menentukan dia lah. Okay, so contact NO. Okay, NO ni kita kena faham lah, normally open. Daripada dia normally open, daripada dia tidak berfungsi, okay, dia akan jadi energize pada berfungsi. Kalau dia asalnya contact NC pada awalnya, so maksudnya dia sedang dalam keadaan ada energize. Kemudian bila sampai cukup masa untuk coil bermasa di-energize, dia akan dia akan cut lah benda tu, dia akan putuskan lah. So ini akan jadi masa delay off. Yang ni contact NO ni delay on. Ini delay on, ini adalah delay off contact NC ni. So ini adalah litar pemasa dengan kaedah contact normally open. So ini adalah untuk kita delay on, kita membuat delay on. Okay, ini kaedah dia. So selepas switch ini ditekan, di on kan, barulah pemasa menerima tenaga dan coil berfungsi. Okay, berfungsi mengikut pemasa. Kemudian pemasa akan on kan. Kita akan on kan contact bagi timers. So timers akan bagi kesan pada output. Ini dalam keadaan kita kata on delay. Okay, ini keadaan on delay. Keadaan dia macam ni. Bila dia dah energize, so dia akan sambungkan lah. Okay, untuk keadaan kedua, yang ini dalam keadaan not, dalam keadaan kita panggil dia punya contact dia dalam keadaan not. So apa yang berlaku bila pada awalnya, so asalnya sini dah ada kita kata dah ada voltan lah untuk keluaran. Jadi inilah yang kita panggil sebagai delay off. So dia dah nyala dulu. Okey, kemudian bila kita on, yang ni apa yang berlaku bila kita on kan, dia akan adjust dekat sini, di-energizekan dia. So yang ni akan menyebabkan litar ni akan terputus. Bila terputus, ini akan jadi output ni akan jadi off. Sedangkan yang atas ni kita on kan. So ini adalah delay off. Ini keadaan delay off. So kod mnemonik dia macam ni lah. Nanti kita akan nampak bentuk kod mnemonik yang kita nak wujudkan. Kalau kita tengok di segi litar ni, so yang ni bila dia on kan switch, pemasa dia jalan. Okey, bahagian bawah ni maksudnya sedang nyala. Ini yang bahagian atas ni belum menyala. Selepas 5 second, litar yang belum nyala ni tadi akan menyala, dan litar yang sedang nyala ni akan padam. Itu konsep dia lah. Itu konsep dia. Dia letak dalam satu masa.
Okey, kita pergi ke program lah. Okey, kita try buat dia punya letak lah. Okey, letak tadi kita masukkan yang ni, contact. Okey, so ni kita kata dia load lah, load. Okey, so kita masukkan sini team. Okey, dah ada team, so kita double klik kat dia. Kita masukkan label. Macam ni saya gunakan 000 dan saya masukkan hashtag. Saya nak tadi 5 saat 50. Okey, dah jadi macam tu. Kemudian kita masukkan tadi team 000. Okey, so ni tadi untuk kontak yang pertama kita buat masukan. Okey, ini untuk on, delay. Kita buat lampu satu lah, nak nampak kan. Okey, lampu satu. Kemudian kita buat satu lagi team, benda yang sama, 000. Okey, sambungkan dia. Yang ni kita nak buat off delay. Okey, kita masukkan nilai yang berbeza lah. Yang ni kita lampu 2. Okey, dia akan jadi macam ni. Kemudian di bawah sekali tu kita end lah. Okey, end. So ni untuk end. So nanti okey, ini adalah bentuk yang kita buat tadi lah, cuma saya bezakan kat sini. Saya gunakan label dia 000. So label ni kita boleh guna lah 000, dan kod mnemonik dia kita dapat macam ni lah. So untuk lampu satu, kita tahu ni LD ni adalah untuk lampu satu, masa ni normal, untuk delay on. Yang ni, yang bawah ni load not ni kita buat untuk delay off. Okey, so itu untuk apa nama, timer. Okey, saya teruskan juga, kita pergi terus kepada counter atau CNT. Okey, pada CNT. So untuk CNT saya tunjukkan dia kat sini untuk kita buat CNT. Apa dia CNT? CNT ni adalah counter yang kita boleh kira. Kita boleh kirakan count. Macam mana kita nak count, macam mana kita kata kita nak tekan switch 2 kali baru lampu nyala, ataupun kita tekan switch 3 kali baru switch nyala. So kita cara dia, kita buat masuk switch, kita kata count switch lah. So ni saya masukkan 000. Kita kata ni count switch lah. SW count switch. So ini saya sambungkan. Okey, sampai ujung ni. Sini saya masukkan silap. Kita masukkan ni CNT. Okey, dia jadi kosong macam tu. Kita kena CNT berapa kita nak masukkan. Kita CNT macam tadi kan, kita labelkan dia, kemudian kita masukkan hashtag. Kita nak berapa kali, contohnya kita nak 5 kali, so kita hashtag 5, kita okey. Okey, so satu kita kena tahu tentang CNT ni. Ini adalah switch untuk count. Dia ada satu lagi kita kena bina, switch untuk reset. So yang ni kita kena masukkan yang berbeza lah. Ini reset switch. Okey, reset switch. So yang ni kita sambung sampai dekat bahagian sambung sini. Baru dia, kalau kita tengok baru dia okey. So ini adalah untuk
kita kata untuk kita reset balik jumlah nilai 5 ni. So selepas itu kita buat sama macam timer tadi, kita kena masukkan apa nama ni, ini untuk coil, ini untuk dia punya kontak dia. So CNT 00 000. So kita buat CNT 000. Yang ini kita boleh sambungkan kepada output. Okey, output. Okey, ini output. Saya masukkan nilai. So kita kata ini adalah lampu lah, lampu 1. Okey, dan kita juga boleh masukkan dia dalam bentuk apa nama ni, not okey. Oh silap, dia masuk, dia kena masuk ya betul, dia kena masuk. Ini adalah okey, dia masuk yang tu. Okey, kita buat perbezaan pada output 001. Okey, output dia 62. Okey, so kita endkan dia. Okey, endkan dia. So dia akan jadi macam ni lah. So apa yang kita ada kat sini ialah, okey, saya telah terangkan kat sini dengan lebih okey sikit lebih tulis. Okey, so apa yang berlaku kat sini ialah count ni adalah untuk kira. Okey, untuk kita kira ini adalah coil untuk counting. So kita kira kalau ni saya setkan 5, maksud 5 kali. Setelah ditekan 5 kali, 5 kali tekan, barulah coil ini akan berfungsi. So bila berfungsi, okey, apa nama ni, kontak yang pertama ni dia akan onkan lampu 1, dan kontak yang kedua ni akan offkan lampu. Dia sedia ada sebelum kita tekan CNT yang ni, keluaran untuk lampu 2 ni dia sentiasa nyala. Lepas kita 5 kali kita tekan counting, dia akan off. So lepas apa jadi kalau kita tekan lebih daripada 5 kali? Kita tekan lebih daripada 5 kali pun dia tak akan ada apa-apa perubahan, sebab kita set dia 5 kali je. So untuk kita buat kiraan semula, kita kena tekan reset switch. Tekan reset switch, barulah sistem ni akan reboot balik. Dia akan reboot semula. Itu adalah contoh dia lah. Dan kalau kita tengok yang unit kod dia macam ni lah. Okey, lampu 1, lampu 2. Okey, ni LD1 ni adalah untuk reset. Untuk reset, ini untuk count. Yang lain tu akan bersambung lah. So saya rasa setakat itu saja. Apa yang saya boleh bantu pelajar untuk faham tentang kita kata timer dan juga count. Selepas ni saya akan tunjuk satu contoh macam mana kita nak jawab soalan praktikal menggunakan software menggunakan rajah tetangga, yang kita akan lukis menggunakan software CX Programmer lah. Sebelum ni saya tunjukkan macam mana kita nak jawab soalan tu menggunakan Similogo. Kali ni saya tunjukkan macam mana kita nak jawab soalan tu menggunakan CX Programmer untuk Ambron, supaya benda tu lebih jelas lah. Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Jika ada apa-apa boleh kontak saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.